العالمين الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah Ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada tengah hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, muslimat, insya-Allah pada tengah hari ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 121 di atas sekali nombor G. Masih lagi di bawah tajuk mengingati kurniaan Allah. Mengingati atau mengenang kurniaan Allah kepada kita. Baik, muka surat 121 nombor G. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, antaranya adalah nikmat persaudaraan dan juga nikmat berkasih sayang. Dan ini diingatkan Allah dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ali Imran 103. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu disatukan Allah di antara hati-hati kamu, sehinggalah dengan kurniaan Allah tadi kamu menjadi bersaudara. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini Allah ingatkan pada kita ada sekelompok manusia. Dan ada yang menyatakan di zaman Nabi dahulu mereka berpuak, mereka bergaduh sehingga berpuluh-puluh tahun bermusuhan. Lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka jinak hatinya. Mereka bersatu padu dan mereka diikat dengan tali persaudaraan. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kalau kita tengok
Bila mana Nabi melaksanakan perintah Allah yang dinamakan dengan hijrah. Bila berlakunya hijrah dari Makkah menuju ke Yathrib ataupun Madinah pada ketika itu, nama-lamanya Yathrib, antara perkara pertama yang Nabi bina adalah Masjid Quba. Itu yang first kali Nabi buat. Sampai di Quba, Nabi duduk 3 hari, Nabi membina asas Masjid Quba. Nabi buh dia punya tiang, pelepah tamar, daun apa semualah, sebagai asas masjid yang pertama yang dibina dalam sejarah Islam. Baik, ulama sirah dia mengkaji kenapa Nabi bina masjid terlebih dahulu. Kenapa Nabi tak bina pasar ke sekolah ke apa benda sekalipun. Tapi yang Nabi utamakan adalah membina masjid, kerana masjid adalah menjadi tempat kita panggil penyatuan umat di seluruh dunia, khususnya di kalangan kita sebagai orang-orang yang beragama Islam. Sebab cerita makan minum ni, kalau Nabi buat pasar, cerita berniaga makan minum, ini semua orang tahu. Tak pergi sekolah pun orang tahu makan. Ataupun makhluk dia reti makan. Mana bukti? Binatang? Tak, binatang tak pergi sekolah tu, macam kita pergi kat tadika pasti semua ni. Binatang tak pernah sekolah, gajah tak pernah sekolah, rimau tak pernah sekolah. Tapi dia tahu macam mana nak makan, macam mana nak cari makan, makanan mana yang dia boleh telan, dia tahu. Pasal cerita makan minum ni, ini fitrah semula jadi yang Allah buat pada manusia. Kalau kita pergi zoo ke mana dah, taman haiwan ke, kita melawat, kita tengok, cerdik mereka. Saya tengok ada satu macam monyet lah, adik-beradik monyet kera macam tu. Dia makan kacang tu, kalau pisang memang dia kopek kulit dulu. Tapi kalau ada jenis-jenis macam buah kerah macam mana pun tak tahu, dia ketuk je. Dia pegang sebelah dia ketuk. Dia ambil batu, dia ketuk. Hancurkan kulit tu, isi dia ambil elok, dia makan. Dia tak akan kulit. Kan? Walaupun dia tak pernah pergi sekolah ke monyet kera ni, tapi fitrah dia memang macam tu. Tapi untuk menyatukan jiwa ni, dia kena ada platform. Sebab itu Nabi bina masjid pertama, nama dia Masjid Quba. Masjid Quba dengan Madinah lebih kurang 4 ke 5 kilo saja, jalan kaki pun boleh. Tak jauh mana pun. Tetapi itulah yang Nabi bina dulu. 3 hari Nabi sampai di Quba, Nabi duduk 3 hari, Nabi bina masjid. Dan bila mana Nabi sampai di Madinah atau Yathrib ketika itu, Nabi disambut dengan begitu hebat oleh penduduk-penduduk Yathrib atau Madinah pada ketika itu. Dan apa yang perkara pertama yang Rasulullah buat adalah baginda mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dia ada beza mempersaudarakan atau dipanggil ukhuwah dengan pertalian kaum kerabat, yang ada pertalian darah. Saya dengan tuan-tuan tak ada kena-mengena. Kita bukan adik-beradik, kita bukan ipar duai, tak ada. Setakat ni lah. Ke ada yang mengaku lah? Belum lagi. Kan? Maknanya kita dikira ukhuwah. Kita ni ada hubungan ukhuwah, persaudaraan sesama Islam. Yang kata pertalian darah ni macam mana? Adik-beradik, ipar duai, besan, birah, menantu, anak, cucu lah. Itu ada pertalian darah. Dia beza. Pertalian darah ni dia boleh
mewarisi harta pusaka. Ukhuwah tak boleh. Sebab itu ulama sebut bila Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi dah tenang sampai Madinah. Walaupun hari pertama Nabi sampai itu, puak-puak Yahudi dah tunggu siap dah. Puak Yahudi ni mereka kenal Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Mereka kenal Muhammad ni lebih pada kenal anak dia sendiri. So dia tahu Nabi tu watak dia macam mana, baik dia macam mana, akhlak dia macam mana, mereka tahu. Mereka dah baca dalam kitab mereka, kitab Taurah, Zabur dan sebagainya. Lalu apa yang berlaku? Pada hari pertama, tuan-tuan, Yahudi tunggu Nabi. Hari yang Nabi masuk daripada Quba, antara yang menunggu Nabi adalah pemimpin Bani An-Nadir. Namanya Huyai bin Akhtar. Dia pemimpin Yahudi Bani Nadir. Dia duduk tunggu dengan, kita panggil rabai-rabai dia, paderi-paderi dia, rahib-rahib dia. Lalu masa Nabi masuk dengan Abi Bakrin, Nabi duduk atas unta. Geng-geng Ansar sambut dengan begitu meriah dengan qasidah nasyid yang kita baca itulah, Tola'al Badru Alaina apa semua. Tetapi geng Yahudi ni, mereka kenal Nabi. Lalu Huyai tanya pada rahib-rahib, pendeta-pendeta Yahudi, adakah itu orangnya? Dia tanya, itu ke Muhammad yang kita baca dalam kitab ni? Apa yang berlaku? Rabai dia kata, ya, itulah orangnya yang kita nantikan selama ini. Apa jadi pada pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtar ini? Kalau bahasa kita lah tuan-tuan, badan dia jadi lemah longlai. Dia macam tak percaya orang yang dia tunggu dah ada depan biji mata dia. Badan dia jadi lemah longlai. Dia balik rumah hari tu, memang muka 13 Mei lah kita kata, muka memang sedih gila. Dia balik tu muka dia lesu. Dan bila rahib-rahib mereka mengesahkan itulah Muhammad, apa kata Huyai bin Akhtar? Dia kata, kita akan bunuh Muhammad. Tuan-tuan, Nabi belum turun daripada unta tu, belum pijak kaki bumi Madinah, Yahudi dah pasang niat nak bunuh Nabi. Itulah jahatnya Yahudi yang ada sejak dulu sampai hari ini. Jadi kita kena faham sejarah itu. Jadi bila Nabi sampai Madinah, Nabi mempersaudarakan. Nabi ambil Muhajirin, kamu ni Ansar, kamu berdua aku saudarakan kamu, macam adik-beradik lah. Cuma kata ulama, mereka tak boleh mewarisi pusaka, tapi macam adik-beradik, kan, macam saudara mara betul lah, walaupun tak ada kena-mengena pun sebelum tu. Dan inilah gambaran dia tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, besarnya ukhuwah Islam. Hebatnya ukhuwah Islam ni sampai itu antara benda awal yang Rasulullah buat ketika sampai di bumi Yathrib pada ketika itu. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, suratul Anfal ayat 63. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum
innahu azizun hakim. Dan Tuhan telah menyusun antara hati mereka. Kalau sekiranya engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi ini, nescaya engkau tidak akan dapat menyatukan hati mereka. Tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Dan Allah adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha bijaksana. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat ini, bahasa mudah yang kita faham, hati manusia Allah yang pegang. Hati kita, hati saya, hati tuan-tuan, hati ibu, Allah yang pegang. Dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Hati manusia terletak di antara dua jari Tuhan. Ibarat dia gini ya. Ni hati kita. Ini ibarat ni jari Tuhan dua kepit itu. Maknanya hati kita ni Allah yang pegang. Bila dia pegang macam ni, dia boleh terbalik macam ni, dia boleh macam ni, dia boleh pusing, dia boleh lepaskan. Itu makna hati kita Allah yang pegang. Sebab Nabi kata di antara dua jari Tuhan. Allah tak ada jari, tapi itu simbolik yang Nabi nak bagi tahu supaya kita faham. Hati manusia Allah yang pegang. Wa imma kata Allah, engkau belanjalah satu dunia ni, kita belanja nak beli hati manusia, nak tukar hati manusia, nak tukar pegangan orang pada kita, tak boleh, tak mampu. Sebab hati manusia Allah yang pegang. Jawatan kuasa surau di sini, dia boleh susun jadual saja. Disusun jadual sebulan-sebulan, lepas tu hebahkan. Dia tak boleh paksa tuan-tuan datang. Tuan-tuan nak datang tak datang, suka hati aku lah. Tak. Tapi pasal apa tuan-tuan datang hari ni? Allah yang gerakkan hati tuan-tuan untuk datang. Kami ustaz-ustaz datang, tugas kami bagi ilmu sikit, kuliah-kuliah mengajar elok-elok, semain zuhur, balik. Tuan-tuan datang sebab apa? Allah yang gerakkan hati kita. Sebab itu saya pernah cerita pada tuan-tuan, datang kuliah ni kalau kita cerita datang kuliah lah, dia bukan soal dekat atau jauh. Sebab dekat saya datang ustaz, tak. Sebab saya sihat saya boleh datang, tak juga. Sebab itu semua alasan yang tak kukuh tuan-tuan. Sebab saya berani kata, sebab saya dah kuliah banyak tempat, dah hampir 26 tahun. Jadi saya tahu yang datang kuliah saya tu siapa dia. Kadang-kadang pernah kita bertanya pada AJK. Saya kuliah dulu di Masjid Telekom Taiping, Perak. Satu masa dulu, tahun 2000 macam tu lah. Lama dah, 10-15 tahun dulu. Jadi kuliah maghrib situ memang meriah lah, penuh tuan-tuan. Walaupun situ penduduk tak ada. Tuan-tuan pergi Taiping, simpang 4 penjara tu, terus pergi Tasik, kanan penjara, kiri. Tuan-tuan masuk kiri. Kiri ada sekolah yang tak ada penduduk, ada sekolah situ, tepi tu Hotel Seri Malaysia. Lepas tu masuk ke dalam sikit, tuan-tuan jumpa sekolah. Lepas tu adalah camp apa benda tak tahu, camp macam PLKN punya tempat macam tu lah. Dan depan sikit Masjid Quarters Telekom Taiping. Quarters tu tak berapa orang sangat. Belakang tu ada taman perumahan baru. Tapi kuliah maghrib penuh. Dulu, sekarang saya tak tahu, sebab saya pun dah tak mengajar situ dah. Dulu 2010 ke bawah. Jadi tuan-tuan, cerita dia kuliah maghrib penuh tuan-tuan. Sikit lagi nak penuh macam semain Jumaat. Yang datang orang Kemunting, orang Terung, orang luar, orang jauh, kan, orang Pekan Taiping, macam-macam lah. Pokok Asam, kawasan-kawasan situlah, Taman Expo. Jadi saya pernah tanya
AJK. Saya kata dalam ramai-ramai yang datang meriah-meriah ni, siapa paling jauh sajalah kan. Kita tanya. Kebetulan masa tu ada seorang pakcik tu naik motor kapcai. Dia pun tunjuk, Ustaz, pakcik inilah setakat yang kami kenal, dia paling jauh kali. Saya kata jauh dia dari mana tu? Dia sebutlah tempat, saya pun tak tahu. Tapi dia datang 1 jam, balik 1 jam. Pasal apa dia boleh datang? Pasal Allah izin. Allah yang pegang hati dia. Yang rumah tepi pagar masjid, haram tak datang. Rumah dia dengar bang, terangkat dia bang subuh tengah tidur. Bilal punya mengamuk pagi tu kan, dengar bang, tak mari pun. Pasal Allah tak izin. Nampak? Sekarang ni macam ni kita nak buat? Hati kita kena serah betul pada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang pegang hati kami. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Itu doa yang Nabi ajar kan. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Engkau kekalkan hati kami ya Allah di atas landasan agama Engkau dan ketaatan kepadamu ya Allah. Itu doa kita. Sebab apa? Sebab hati kita Allah pegang. Kita bimbang lah selagi Allah bolak-balik kan, dah tak datang kuliah lepas ni. Dah, kita takut hatu je. Sebab hari ni kita nak dapatkan ilmu tu, ilmu agama, segala ilmu lah. Dan ilmu ni dia kena cari tuan-tuan. Dia tak boleh duduk diam je. Orang Arab menyebut dalam pepatah mereka, al-ilmu yu'ta wala yu'ti. Ilmu itu kamu kena cari dia, bukan dia yang datang cari kamu. Paling tidak pun kita scroll dalam TikTok ke Facebook ke mana, tengok, cari. Itu usahalah. Kita kena cari dia. Scroll-scroll nampak ustaz, singgahlah kejap. Ni nampak ustaz je, zoom. Tengok lumba siput, berhenti. Siput pun dah tak larap lumba dah kan. Tak ada dah tuan. Dia sekejap je. Jadi tuan-tuan, tengoklah sama dah. Kuliah-kuliah ke, majlis ilmu, ustazah ke ustaz, tak kisahlah. Asal mereka mengajar benda betul, benda baik, ajak berzikir, baca Quran, singgahlah tengok. Itu usaha kita. Jadi hati ni kita kena ingat, kena gantung betul dengan Allah. Ibarat kita ambil hati ni, cabut keluar dah, bagi kat Allah. Ibarat dia macam tu. Sebab kita kena faham, hati kita Allah yang pegang. Bukti dah terlampau banyak tuan, Allah pegang hati kita ni. Contoh selalu saya sebut dah, bulan Ramadan, orang berniaga bazar kan. Dalam bazar Ramadan tu, yang jual air ni banyak. 10 gerai ada, 20 gerai pun ada orang jual air kan. Jual roti john ada 4-5 gerai, contohlah. Jadi kenapa gerai ni ramai, gerai ni sikit, gerai ni tak ada orang singgah, gerai ni macam ni, gerai. Sebab Allah yang pegang hati pembeli. Kita berjalan kat bazar tu, tengok, oh nampak air ni colour dah cantik lah. Kita macam nak beli dah. Tengok tukang berniaga tu, kuku macam Pontianak pula dah, panjang jela kuku. Kita pun hilang semangat, tak jadi. Kona kedai lain. Sebab Allah tak buka hati kita nak beli kat kedai tu. Kita dah ternampak something pula kan, tak jadi beli. Sebenarnya hati tu. Kadang-kadang nak cerita sedap masak, ramai orang masak sedap. Tapi kenapa kedai ni ramai, kedai ni tak berapa, kedai ni viral, kedai ni tak, kedai ni macam ni, kedai ni macam ni. Sebab kunci dia hati manusia. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, hati kita kena bagi jadi hati yang segar bugar, hati yang hidup. Sebab apa? Sebab kita nak menerima petunjuk-petunjuk, kita nak menerima hidayah, kita nak menerima apa juga kenikmatan yang Allah kurnia kepada kita. Dan dengan cara itu, insya-Allah kita akan menjadi hamba-Nya yang sentiasa mensyukuri. Itu yang paling penting. Jadi ingat, tolong jaga nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah.
sesama kita. Sesama kita satu bab lah. Yang utama lagi adik-beradik ni. Adik-beradik, anak menantu, cucu, ipar duai, besan, birah, menantu semua ni. Tolong jaga hubungan silaturahim ini dengan sebaik mungkin. Ya, kita tidak nafi kadang-kadang ada sedikit pergolakan keluarga, tak puas hati keluarga, kan? Kami jadi ustaz ni tuan-tuan, macam-macam soalan kami dapat. Kemarin ada soalan pasal faraid. Dia bila faraid nak bergaduh, kan? Tak puas hati begitu begini, lain dah setuju, seorang pula buat hal tak setuju. Dia panjang cerita lah. Hati manusia dia takkan sama. Orang Melayu kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Sekarang ni rambut bukan sama hitam, coklat pun ada, hijau pun ada. Saya tengok yang bukan-bukan je dia menyedai rambut tu. Jadi tuan-tuan, hati takkan sama. Jadi tugas kita bersihkan hati kita, cuci hati kita, dan pastikan hati kita hidup selamanya. Nak cuci hati macam mana? Nabi suruh duduk dalam majlis ilmu. Itu cara nak cuci hati, kan? Alaikum bil majalisatil ulama fastima'i kalamil hukama. Kamu kena duduk dalam majlis ilmu, mendengar nasihat yang baik, kerana kata Nabi, dalam majlis ilmu Allah perhidupkan hati yang telah mati. Allahu Akbar. Bila kita duduk kuliah-kuliah macam ni, sikit-sikit pun kita dapat juga dengan dengar peringatan, tazkirah, kan? Saya pun kadang scroll, tengok singgah ceramah ustaz itu, ustaz ini, ustazah itu, ustazah ni, kita dengar juga. Dengar-dengar tu terkena ke? Terasa ke? So bila terasa tu, itu yang penting. Hati ni kena ada rasa. Bila rasa, itu menandakan hati kita masih hidup. Dengar kuliah tak rasa apa-apa, bahaya yang tu, kan? Orang lain dengar sampai dah meniarap, tuan-tuan, pedih telinga ni, ustaz tembak kau-kaunya, dia tak rasa apa. Kawan dia cerita, kau tak dengar ustaz tembak tu, kau tak berasa? Dia kata tak ada lah, ustaz tembak orang lain kot, dia kata. Dia pula tembak orang tu. Jadi na'udzubillah dah, hati kita kena ada rasa. Dengar terasa, tersentuh, kan? Itu tanda hati yang hidup, insya-Allah. Jadi tolong jaga hubungan kerabat ni, silaturahim juga kena jaga, hubungan keluarga pun kena jaga. Sebab hari ni kadang-kadang tengok manusia ni, entahlah tuan-tuan, kadang tak boleh nak mikir apa masalah manusia sekarang ni. Yang baru ni viral yang dekat kedai minyak tu, kan? Perempuan halang kereta untuk mengamuk kat kedai minyak tu, dekat tempat saya, buat malu aku. Pakai purdah, lepas tu masuk boleh tahan dah, tak pakai tudung pula dah. Allah, mental, kan? Orang sakit mental pula. Kena denda RM5,500 ke apa, tak pasal-pasal tu, mengamuk. Dia blok kereta orang, dia pula marah. Kan tak pening kepala kita mikir benda tu. Semalam viral pula, kereta nak kena tarik tak bayar, dia pecah-pecahnya kereta tu. Tuan-tuan, dia tengok video tu? Tak ada? Ada. Ingatkan baca Quran je. Kan? Engkau dah tak bayar 8 bulan, agak-agak 8 bulan kot, kan? Ikut cerita tu lah, 8 bulan tak bayar. Towing datang tarik, dia pecah-pecah lu bagi puas hati, kan? Macam mana akal manusia ni? Tu ada satu komen tu saya baca, kenapa dia tak ketuk je kepala dia sendiri? Daripada kau ketuk kereta tu, baik kau ketuk je kepala kau, senang, kan? Kau tak bayar 8 bulan kot. Kalau 2 bulan bank ampun lagi dah, 3 bulan baru keluar surat tarik, kan? Standard macam tu. Sebab aku pun pernah rasa kat benda tu. Kadang masa sama-sama Covid tak ada nak bayar dulu, kan, keluar kat surat, tapi lepas lah kita bayar, kan? Ni dah tak bayar satu hal, lepas tu pergi hancurkan kereta tu pula. Utang kan banyak gitu. Allahu Akbar. Kadang kita jenuh mikir, tuan, apalah masalah manusia ni. Dia bila tak kait diri tu dengan agama, kan, tak didik dengan Islam elok-elok. Kalau
dia ada asas agama, saya percaya dia takkan buat benda macam tu. Ini berbangga tu kan. Lepas dah pecah-pecah, saya angkat gut dekat mamak yang towik. Mamak tu pun pening kepala mikir kan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada agama, dia tak buat lah benda-benda yang tak apa-apa ni. Benda yang menjatuhkan maruah diri, yang menjatuhkan aib sendiri kan. Orang beriman dia tak buat, tuan-tuan. Kita ni aib kot mana pun kita simpan. Itu agama ajar. Aib diri sendiri kita jangan buka dekat orang. Satu. Dan yang kedua, agama ajar aib orang jangan buka. Kan? Aib orang jangan buka. Belajar daripada cerita Fatah dengan Fazura tu. Belajar kat situ lah. Kan? Jangan buka aib suami, jangan buka aib isteri. Contoh. Itu contoh. Sebab itu yang latest sebenarnya kan. Jadi contoh dia macam tu lah. Maknanya kita jangan kata aib orang hidup, tuan-tuan. Aib orang mati pun tak boleh buka. Tuan-tuan, ada satu kematian. Tuan-tuan, orang yang ada dekat si mati, ketika hujung dia nak habis nyawa. Contoh lah, kita ada kat tepi tu. Lepas tu dah meninggal kan, kita pun keluar, kita pun geleng-geleng kepala, innalillah, meninggal lah kawan kita. Orang kat luar ni ramai tak boleh masuk, tuan. Kita pun turun, dia nampak kita turun, 2-3 orang serbu tanya, macam mana Haji? Haji tengok kawan kita tadi, ending dia macam mana? Kita kena jawab kot mana pun, tuan-tuan, insya-Allah kita doa yang terbaik. Itu je. Jangan lebih-lebih kan. Walaupun apa yang kita tengok tu macam tak sedap lah, jangan kita buka cerita tu. Orang tanya macam mana kawan kita tadi, tak tahulah. Tengok gaya tadi, mengucap pun macam tak lepas, aku ingat neraka jahanam kawan ni. Andai betul Pak Haji ni, terus confirm neraka jahanam terus kan. Jangan, tuan-tuan. Kita tak tahu habuan kita macam mana. Ingat, Saidina Umar pernah sebut, mungkin orang itu sukar matinya kerana Allah nak ampunkan dosa dia ketika tu. Allah tak nak lepas dia mati ada dosa dah, tak mau. Allah nak hapus siap-siap. So cara hapus, Allah susahkan mati dia. Mana kita tahu. Cuma ulama ajar, kalau ada aib si mati, jangan buka kan. Kalau kita nampak, katalah contoh, kan ada kes-kes mayat berulat apa kan, keluar ulat lah apa benda, dia diam je, jangan cakap apa-apa. Kalau kita nak menceritakan pun, jangan mention siapa, nama, jangan. Tak payah. Cakap je, saya baru ni ada urus satu jenazah, sebagai iktibar buat kita, perbuatan jahat di dunia Allah tunjuk sikit, keluar ulat ke apa, itu boleh untuk iktibar orang hidup. Tapi jangan mention nama. Bayang kalau aib si mati pun kita tak boleh buka, apatah lagi aib orang hidup. Aib suami, aib isteri, aib mak bapak kita, jangan, tuan-tuan. Hari ni orang dah tak ada filter. Dia banyak pakai filter TikTok tu je kan. Dia tak ada filter dah, dia tak ada penapis. Semua nak cerita kat orang, semua nak dedah kat orang. Tak tahu apa untung dia boleh dapat. Kita kena ingat, orang yang tengok kita punya account tu, bukannya semua elok kan. Bukannya semua tu niat murni, hati bersih. Dah macam-macam orang, tuan-tuan, yang tengok kita punya ni lah, akaun-akaun media sosial kita kan. Sama lah macam yang menonton live kami Ustaz ni pun, bukan kita nak tuduh semua jahat dah. Tapi ada je seorang dua yang toksik kan. Ada je seorang dua yang perangai entah apa-apa. Masuk tak bagi salam, maki Ustaz. Oi babi tu. Babi dia panggil. Boleh panda ke okey sikit. Kadang kita rasa kau ni apa masalah. Masuk live orang betul mencarut kan. Maki Ustaz. Apa faedah tak tahu. Kan, tak tahu apa sebenarnya dalam hati dia tu, apa masalah dia masa tu. Patutnya seronoklah sikit lah. Oh, Ustaz ceramah sejuk hati. Patutnya macam tu lah. Dapat tazkirah, peringatan sikit. Dah, ini masuk-masuk maki orang kan. Jadi tak tahulah, tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut dalam ayat tadi,
Maknanya Allah mengingatkan kita jaga hubungan tu, silaturahim, adik-beradik. Kalau boleh ziarah-ziarah, tanya khabar, tanya. Kita ni dah okey lah tuan-tuan. Makna okey maksud saya dah tak ada dah macam zaman-zaman Covid dulu. Covid dulu merana tuan-tuan. Nak ziarah tak boleh, pergi pula semita-semita, salam tak boleh, letak tangan kat dada je, warak tu masa tu. Warak sungguh tuan. Kan? Salam pun tumbuk itu kan. Allah. Nak ziarah tak boleh, raya pun sembunyi-sembunyi. Ada sekali raya tu kan, mana boleh ziarah? Tuan-tuan ingat? Tak boleh. Masa PKPB ke apa benda entah masa dah tak ingat kan. Tapi tak boleh pergi beraya. Sampaikan kita pergi raya diam-diam nyorok ni, ambil selipar simpan masuk dalam rumah. Kan boleh round kira selipar kat luar. Tuan-tuan ingat zaman tu? Bukan cerita kartun, saya cerita benda betul. Cuma tuan-tuan dah lupa lah barangkali kan, banyak makan kepala ikan ni. Tapi itu zaman tu tak boleh ziarah kan, duduk rumah tak boleh keluar tuan-tuan. Allah, azab betul masa tu. Kita orang lelaki pula jadi orang rumah, kena pergi pasar, ketua keluarga kan, jenuh Google nama sayur. Saya sekali tu beli entah apa sayur, saya pun dah tak ingat kan macam mana aku nak buat ni. Kebetulan ada akak sebelah tu buat tanya je lah kan. Kita pun dah segan lah masa tu, tak kenal sayur pula. Tobat tak pernah beli sebelum ni, drop bini je kita duduk lah kereta kan. Tak payah buat-buat hairan, tuan-tuan pun sama tak? Buat kata, tak Ustaz, kami sama angkat bakul, tak payah tipu lah. Tengok muka pun tahu. Jadi tuan-tuan, zaman tu dah tak ada. Kita dah boleh ziarah, dah boleh silaturahim, dah boleh belaka dah. Jadi gunalah nikmat ni, eratkan silaturahim, hubungan keluarga dah. Cuti-cuti ujung bulan ni, minggu depan kan ada cuti kan, lepas Bali apa. Walaupun tak ada kena-mengena dengan kita lah, tapi cuti boleh lah, pergi bercuti ke berjalan kan, ziarah keluarga. Itu benda baik tuan-tuan, Allah sangat suka. Baik, jadi tuan-tuan, di hujung kuliah kita ni, apa yang penting kita nyatakan tadi adalah nikmat persaudaraan dan hubungan kasih sayang. Dia lain tuan-tuan. Bila hati kita bersih, hati kita hidup, dia akan wujud satu nikmat bila kita bertemu. Dan kadang-kadang bila berpisah, kita rasa sangat sedih. Sebab hati kita ni dia ada link. Hati saya dengan tuan-tuan ada link. Sebenarnya Allah buat tiap-tiap orang ni, hati dia ada link. Dia ada connection dengan orang ni, mesti ada. Cuma connection tadi tu kuat atau tidak, itu saja. Kabel dia tu ngam ke tidak, kuat, strong ke tidak, itu yang kita nak kena jaga. Bila kuat dia punya hubungan tu, itu yang terbaik kan. Kadang sampai Allah bagi kita gerak hati kan, kita rasa macam asal aku asyik teringat adik bonsu aku ni. Contoh dia mau masuk asrama, kita pun WhatsApp kan, dia tanya khabar tak. Dia ada link tu, kekuatan tu Allah bagi pada kita. Jadi yang penting sekarang ni, jaga hubungan silaturahim sama kita ni, dan jangan kita bergaduh, berbalah, terutama kadang-kadang pada benda-benda yang tak sepatutnya kita berbalah. Kita ni banyak benda besar yang kita nak kena hadap tuan-tuan. Isu Israel tak selesai. Tadi saya tengok dalam parlimen isu akidah kan, JISB apa semualah, macam-macam lah, ajaran sesat, tak selesai lagi. Tapi kadang orang kita dia berbalah pada benda yang bukan-bukan, benda yang tak perlu nak dibalah. Masalah zikir, masalah selawat, Sayyidina tak Sayyidina, masalah talil arwah, masalah baca kunut, nak angkat tangan sapu muka ke tidak. Suka hati kau lah, kau nak sapu ke tak sapu. Yang kau bergaduh pasal apa kan. Jaranglah orang baca kunut wassalamualaikum betul sapu baru terjun nak. Jarang. Nak sapu tak sapu pun tak apa. Yang bergaduh pasal apa
Lepas bagi salam, sapu muka, bergaduh tak? Kan Ustaz Azhar dah jawab, semayang dah habis, kau nak sapu apa suka hati kan? Lepas bagi salam nak sapu peha, sapu. Dah semayang dah habis. Yang digaduhkan masalah sapu-sapu tu pasal apa? Musuh hari-hari buat kerja kan? Musuh hari-hari plan sikit-sikit, halus-halus dia punya plan. Yang kita bergaduh pasal kunut, pasal tahlil, pasal Maulid Rasul, selawat, berarak, yang tu yang kita gaduh kan. Rugi tuan. Tak payahlah. Saya kadang tengok dalam grup-grup WhatsApp ni lemas lah tuan. Tak ada benda nak digaduhkan. Itu je hari-hari sampai kita naik pening baca. Kan? Benda tu lama dah bincang lama dah, sudah lah. Dah ada keputusan pun. Yang kita akhir zaman tiba-tiba nak naik taraf jadi ulama diri sendiri ni pasal apa? Kan? Benda dah ada garis panduan, buat je, jalan, ikut. Sebab itu pentingnya mengaji. Jangan bila ilmu tak ada, semua dibida'ahkan. Itu yang jadi masalah. Cuba kita semak balik tulisan Imam Syafi'i yang meletakkan 5 hukum bid'ah. Saya ambil satu je tuan-tuan, saya cerita kemarin. Apa tu, masa dicadangkan oleh Saidina Umar dan juga Saidina Osman kepada khalifah ketika itu Abi Bakrin. Bila berlaku perang Yamamah, perang Yamamah ni lawan Nabi palsu yang kepala dia Musailamah Al-Kazab lah pada masa itu. 40,000 tentera dia tuan-tuan, ramai. Yang ikut Nabi palsu masa tu ramai kan. Dia memang macam tu, ikut benda mengarut memang ramai kan. Followers yang ikut apa, geng-geng yang influencer yang mengarut kan, memang ramai. Follower ustaz ada 300, tak ramai kan. Yang bukan-bukan ramai. Yang ikut Nabi palsu masa Nabi wafat tu, Musailamah tu 40,000. Perang tu nama dia Perang Yamamah. Kemudian kalah lah, puak-puak Nabi palsu kalah lah. Khalid Al-Walid pimpin tentera kan. Khalid ni pedang Allah, dia rembat semua, mati. Akhirnya dalam tu ada 70 orang syuhada, penghafaz Quran gugur syahid. Jadi Umar dengan Osman mencadangkan kepada Abi Bakrin. Dia kata, kamu ada kuasa, kamu kena buat keluar arahan, Quran ni kita kumpul dan bukukan ni. Apa Saidina Abu Bakar jawab? Tak boleh. Aku takkan buat benda bid'ah yang Nabi tak pernah suruh. Itu bid'ah lah, sebab Nabi tak pernah suruh. Seumur hidup, kata Abi Bakrin, aku hidup dengan Nabi, tak pernah pun Nabi cakap satu hari besok kau kumpul-kumpul lah Quran, buah dalam buku satu. Tak pernah dengar. So Abi Bakrin tak berani buat. Tapi main dengan Saidina Umar, geng 08 ni tuan-tuan. Saidina Umar sound stepek Saidina Umar kata, kalau kau tak buat, ke depan besok Quran hapus, hilang, kau nak jawab depan Tuhan. Ni proses nak menyelamatkan Quran ni. Kalau kau tak buat sekarang, ke depan besok lagi ramai mati, siapa nak kumpul Quran, siapa umat ke depan nak baca macam mana? Kau jawab besok. Abu Bakar dengar, dia pun cuak jugalah kan. Okey, kalau begitu setuju, kita kumpulkan dulu. Kumpul, cari penulis. Antaranya Zaid bin Sabit, Saidina Ali, Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada seorang lagi saya tak ingat nama. 4 orang ni penulis wahyu. Mereka ni pandai menulis, tulisan cantik. Kumpul, tulis. Lepas tu bukukan. Dah kumpul, tulis buku, bacaan mana nak ambil? Bacaan siapa nak diambil yang dekat dengan bacaan Rasul? Akhirnya pilih. Mereka setuju ambil bacaan salah seorang isteri Nabi, Hafsah binti Umar, anak perempuan Saidina Umar, yang pernah berkahwin dengan Nabi SAW, dan beliau juga adalah penghafaz Quran. Jadi setuju ambil bacaan dia, semak bacaan dia. Dan masa tu Quran tak ada titik, tak ada baris. Ke depan belakang ni baru ada titik, ada baris. Zaman kita ni bukan titik baris dengan color-color lagi, tak baca juga. Macam mana lah tuan-tuan.
Dan apa yang dibuat oleh Saidina Abu Bakar, Imam Syafi'i kata itulah bid'ah yang wajib. Bid'ah ni bukan semua haram tuan, yang wajib pun ada, iaitu wajib mengumpulkan Al-Quran untuk umat ke depan. Tu saya kata jangan semua kita bid'ah kan. Ustaz datang mengajar tak pakai kopiah, bid'ah. Mujur ustaz tu tak pakai seluar pakai kan. Kalau tak pakai seluar pula kan lagi teruk bid'ah dia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itu yang boleh saya share sedikit untuk tengah hari ini. Nombor 14 insya-Allah kita sambung jadual kita bulan depan biiznillah. Terima kasih muslimin-muslimat yang hadir, semua yang menonton. Dan satu saja pengumuman, kalau ada yang nak join umrah 27 Januari tahun depan, cuti sekolah, masih ada kekosongan, apa-apa tuan-tuan boleh roja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.